Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan tengok untuk subtopik yang seterusnya, bawah real number, iaitu radical definition. Okay, so radical definition ni adalah bila kita ada function dalam bentuk radical. So, radical ni yang kita ada square root ke, cube root ke. So, maksudnya bila kita ada contoh square root of 3. So, ini kita panggil dia sebagai radical. Ataupun bila kita ada cube root of 15. So, ini pun adalah radical lah. So, kita tahu some radical number termasuk dalam real number, tapi dia adalah bahagian irrational number. So, kita tahu irrational number adalah number that cannot be formed dalam bentuk pecahan A over B. So, maksudnya dalam real number, kita akan pecah pada dua, iaitu rational dan irrational. So, untuk rational pula adalah dalam bentuk fraction A over B dan integer. Tapi, untuk irrational function, dia adalah nombor yang kita tak boleh formkan dalam bentuk pecahan A over B. Okay, maksudnya biasanya normally dia adalah dalam bentuk pecahan, dalam bentuk perpuluhan ataupun dalam bentuk square root lah. So, kita tahu sum of irrational number adalah square root of 3, square root of 5 dan seterusnya lah. Okay, di mana this number kita tak boleh formkan dalam bentuk pecahan. Sebab apa? Nombor dia ni bila kita calculatekan dalam kalkulator, contohnya square root of 3, kita akan dapat jawapan dia bersamaan dengan okay, contohnya kalau square root of 3, so dia bersamaan dengan 1.73205 bla 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 bla. So, nombor dia adalah continuous. So, dia termasuk dalam non-terminate. So, maksudnya bila non-terminate, dia tak ada nombor yang ending dia. So, maksudnya nombor nombor perpuluhan dia adalah continuous. Dan dia juga adalah bukan dalam non-recurrent. So, maksudnya dia tak ada pattern yang berulang lah. Contohnya kalau kita ada 0.3333. So, ini adalah recurrent sebab pattern dia akan berulang pada nombor 3 ni. So, kita boleh simplify kepada 0.3 sahaja. So, bersamaan juga dengan 3/10. So, kita boleh formkan dalam bentuk pecahan lah. Tapi, untuk irrational ni, nombor ni biasanya dia adalah non-terminating and then non-recurrent, di mana it cannot be formed dalam bentuk pecahan. Okay? Tapi, bukan semua radical adalah irrational. Sebab apa? Contoh, bila saya ada square root of 4. So, square root of 4, kita akan dapat sama ada negative 2 ataupun positive 2. So, ini nombor ni adalah nombor integer. So, nombor integer termasuk dalam rational number, bukan irrational number. Contoh lain juga, cube root of 8. Bila kita masukkan dalam kalkulator, bersamaan dengan 2. So, 2 ni dia bukan dalam bentuk perpuluhan ataupun pecahan ni lah. Okay. So, 2 ni termasuk dalam integer. So, integer adalah rational number. So, dia tak termasuk dalam irrational number lah untuk square root of 8. So, kena ingatlah, radical number adalah, some radical number adalah irrational number. Tapi bukan semua Sebab apa? Ada some lagi juga kita boleh masukkan dia dalam rational number. Tapi basically, semua number ni adalah real number. Okay? So, secara simbolnya, biasanya kita akan tuliskan radical ni dalam bentuk. So, bila kita ada, okay. So, kita akan panggil n ni, okay, sebagai dia punya root lah. So, kalau n dia 3, so kita akan cakap root dia adalah 3. And then, simbol yang bumbung ni, kita akan panggil dia sebagai radical. And then, a ni kita akan panggil dia sebagai base ataupun radicand. Tapi biasanya kita gunakan base lah. Okay? So, maksudnya bila kita nampak dalam formation bentuk macam ni, so kita akan panggil dia sebagai radical. Okay? So, next one, kita akan tengok beberapa properties of radical yang kita akan gunakan lah. So, let's say, bila kita ada, okay,
n root of A equal to B. Okay, so root kat sini ni, radical ni, kita boleh tukarkan dia dengan cara, okay, contohnya saya ada n root of A equal to B. So kita tahu ini adalah dalam bentuk A 1 per n equal to B. So untuk jadikan A ni sahaja, root ni saya akan darabkan dengan n. Sebab apa? Bila 1 per n darabkan dengan n, so akan dapat A kuasa 1 sahaja. So A kuasa 1 sama dengan A. So bila sebelah kiri kita darabkan dengan n, so sebelah kanan pun kita akan darabkan dengan n lah. So B kuasa 1, 1 darabkan dengan n sama dengan n. So maksudnya dekat sini, bila kita ada radical ni, okay, equalkan kepada sesuatu function ataupun number, so kita boleh hilangkan radical tersebut lah. So maksudnya contoh saya ada x cube root of x equal to b. Okay, so x juga sama dengan b kuasa 3. Okay, so ini adalah contoh dalam bentuk radical. Okay, so kamu boleh tengoklah beberapa contoh dekat sini. So contohnya dekat sini so saya ada a root of negative y equal to negative 10. So kita tahu ini adalah negative y. So biasanya kalau root ni dia adalah 1 over a sama dengan negatif 10. Okay, so sama dengan negatif 10. So saya nak dapatkan y sahaja. So nak dapatkan y, first kali kena hilangkan a ni lah. So saya nak dapat negatif y sahaja. So nak kena hilangkan a ni, kita akan darabkan dengan a. So bila sini darabkan dengan a, so ini 10 kuasa 1 pun kita akan darabkan dengan a. Okay, so 1 per a darab a akan dapat 1. So sini adalah negatif y. So sebelah sini negatif 10. So negatif kan, so kuasa a. So yang saya nak adalah y sahaja. So y negatif, pindah sebelah sini, darab akan jadi bahagi. So kita akan dapat negatif, so 10a. Okay, so ini adalah dia punya jawapan dia lah. So ini make sure betulkan bukan ni adalah a ni, bukan 3 ni. So ini betulkan a. So kamu akan dapat jawapan dalam bentuk macam ni. Okay, so kita tengok lagi beberapa contoh properties. Okay, so kamu boleh nampak dekat sini lah. So bila kita ada a to the power of 1 over n sama dengan n root of a. Ataupun bila kita ada a of m kuasa n, so a of m kuasa n. Okay, so ini sama juga dengan a 1 per n darabkan dengan m. So 1 per n, kamu akan convertkan dia kepada n root of a. So a kuasa m lah yang tinggal dekat dalam ni, a kuasa m. So ini kalau dalam bentuk pecahan kita nak convertkan kepada radical. Okay, so kita tengok kepada properties yang seterusnya. Okay, so bila kita ada base radical yang sama, so kita ada a multiplikan dengan, ni bukan root ni adalah a darabkan dengan radical b tambah c darabkan dengan radical b. Okay, so base radical yang sama, so saya boleh factorizekan. So bila factorize yang tinggal adalah a tambah c darabkan dengan radical b. So sama juga bila minus, base radical sama. So bila saya factorizekan, bawa keluar b, bawa keluar radical b, so yang tinggal adalah a minus c darabkan dengan radical b. Okay, so ini pula bila kita ada radical darabkan dengan radical, kita boleh combinekan radical dia. Sebab apa? Contoh, saya ada square root of 2 darabkan dengan square root of 5. So kita tahu A2 ni sama juga dengan 21 per 2 darab 5 ni. So square root ni sama juga dengan 1 per 2. So dalam eksponen kita ada properties di mana kalau eksponen power dia sama, A kuasa M darab B kuasa M. Okay, so sama juga dengan A darab B kuasa M. Okay, so sama juga yang ni, power yang sama. So ini power yang sama Okay, so power yang sama. So kita boleh darabkan dia punya base. So 5 darab 2 sama dengan 10. So 10 kuasa 1 per 2. Okay, so sama juga dengan square root of 10. Okay, so dekat sini kita boleh darabkan lah kalau radical ni. So sama juga, kalau radical bahagi dengan radical kita boleh combinekan. Yang penting root dia adalah sama. So kalau square root, sini pun mestilah square root. Kalau cube root, sini pun cube root. Kalau fourth root, di sini pun mestilah fourth root dan seterusnya lah.
Okey. So ini kalau dalam bentuk ini nampak ni, kalau dalam bentuk darab radikal yang sama, root sama, kita boleh combinekan lah. Kalau bahagi root sama, kita boleh combinekan juga. Okey, yang ini adalah kuasa. So root darabkan dengan kuasa sama juga dengan yang ni. Okey. So yang ini pula, kalau yang ni bila kita ada n root of A darabkan dengan n. So kita tahu n root ni sama juga dengan A1 per n. Bila kita darabkan dengan n yang ini, so n darab n hilang, so yang tinggal adalah A kuasa 1 sama dengan A. So kita akan dapat identiti lah, nombor dia yang nombor original balik. Okay. So next one. So yang ini, bila negatif, so kita tahu, bila negatif kita boleh tukar kepada positif bila kita tukarkan position dia. Maksudnya kalau ke atas, tukarkan ke bawah, dia akan jadi positif. So macam ni pula, bila dia kat bawah, kita nak jadikan positif, kita akan naikkan atas lah. Okay, so kamu akan dapatlah dalam bentuk positif number. Okay, so ini adalah beberapa contoh properties. Okay, so kamu boleh tengoklah beberapa example dekat sini. So kamu nampak sini, base yang sama, and then kita tambahkan. So kita boleh factorizekan radical 2 ni keluar. So keluarkan radical 2, yang tinggal adalah 4 tambah sorry, ini bukan ni kejap saya betulkan. Okey, so radical 2 keluar, so sini betulkan, ini adalah 6. So 4 tambah 6, so supposed to be 10 darab square root of 2. Okey, so sama juga yang ni, radical yang sama, B ni radical yang sama, so factorize, so kamu akan dapat 16 tolak 7 darabkan dengan radical 23. So kamu dapatlah dia punya jawapan dia yang ni. Okay, so next one, kamu boleh tengoklah. Okay, contoh yang ni pula D. So ini kamu tengok, kalau radical tu kita boleh samakan, kita samakan ini square root of 3, square root of 2, square root of 6, yang ni square root of 3, yang ini cube root of 27. Okay, so yang ini dah paling kecil dah. Okay, square root of 3, square root of 3. So 6 ni juga sama juga dengan square root of 3 darabkan dengan 2. So bila kita pecahkan, square root of 3 darabkan dengan square root of 2. Okay, so yang ini pula 27, cube root of 27, bila gunakan kalkulator, so kita akan dapat sama dengan 3. Okay, so apa yang kita akan buat, okay, kamu tak percikkan lah 3 kuasa 3, so cube root of 3. So yang kita akan buat, benda yang sama, kita boleh samakan lah. So macam ni, ke atas ni ada square root of 3 bahagikan dengan 3, so saya boleh combinekan 3 darab 2 bahagi 3. So dekat luar ni ada 1/2 kan, so darabkan macam biasa, so 3 bahagi 3, 1, so yang tinggal adalah square root 2 sahaja, so dapat square root of 2. So yang ni pula bila darabkan, so 5 darabkan dengan 2, negatif 10, so radical darabkan dengan radical, kita boleh darabkan lah. So bila radical darabkan dengan radical, so kita akan dapat 3 darabkan dengan 2, so square root 6. So yang belakang adalah 3, so kamu dapatlah dia punya jawapan dia. Okey, so ini contoh radical lah, dia punya application dia. Okay, so kita next kita akan tengok part 2 untuk tajuk radical lagi lah. Okay, so kita stop dulu sampai sini. Jumpa pada next video. Terima kasih dan Assalamualaikum.